Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika ala nabiyyina Muhammadin nabiyyil mustafa wa ala alihi wa azwajatihi ummahatil mu'minin wa ala abnaihi at-tayyibin at-tahirin wa ala sairatis sahabatihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ahlan wa marhaban bikum. Kita teruskan dalam dars aqidati ahli sunnati wal jamaah di dalam kitab Syarah Sunnah li Imam Al-Bahari rahimahullahu ta'ala. Di poin yang ketiga, muka surat 59. Poin ketiga, muka surat 59. Waalaikumsalam. Berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala di poin yang ketiga, qala al-muallifu rahimahullah wal asasul ladhi tubna alaihi al-jama'ah. Wal asasul ladhi tubna alaihi al-jama'ah, dan asas agama Islam ini terdiri di atas al-jama'ah. Wal asasu, prinsip Islam di dalam akidah ahlu sunnah ini terbina atas al-jama'ah. Lalu orang akan bertanya, manhum al-jama'ah? Siapakah itu al-jama'ah? Berkata Syekhuna Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, manhum al-jama'ah? Ditanya orang, siapakah itu al-jama'ah? Lalu dijawab, alladhi manhumul al-jama'ah alladhi hadha sya'n. Siapakah yang dikatakan al-jama'ah dalam tajuk ini? Hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah para sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan waman ja'a ba'dahum minat tabi'in, dan sesiapa yang datang selepas mereka di kalangan para tabi'in. Wa atba'i tabi'in, dan mereka yang mengikuti para tabi'in. Wal qurunil mufaddalah, dan sesiapa yang hidup di dalam kurun al-mufaddalah, iaitu para salafus salih. Haula'i humul jama'atu, dan mereka itulah yang dikatakan para jamaah. Wa man iqtada bihim minal mutaakhirin, dan sesiapa yang mengikuti dan atau menteladani mereka ini di kalangan akhir-akhir kurun ini, maka dikatakan haula'i humul jama'atul ladzi yuhibbuna 'alal muslimi an yakuna ma'ahum. Mereka inilah dikatakan jamaah yang kita diwajibkan mengikuti atas mereka kaum muslimin, yang mengikuti mereka dari semasa ke semasa. Jadi kesimpulan masuk jamaah di sini adalah mereka para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, dan sesiapa yang mengikuti sahabat dan mereka yang hidup di dalam kurun al-mufaddalah, kurun yang mulia. maka dikatakan mereka sebagai
kelompok al-jamaah. Maka sesiapa sahaja yang mengikuti para sahabat, mengikuti sahabat-sahabat Nabi di dalam kehidupan mereka, maka mereka dikatakan luzumul jamaah. Yang dars yang lepas kita telah mempelajari, mereka sentiasa melazimi, mengikuti para jamaah, iaitu para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka di sini kita membantah syubhat, kekacauan pemikiran mereka di kalangan firqatil mudalalah, firqah yang sesat, di mana mereka mengatakan jamaah ini adalah satu kelompok jamaah-jamaah yang mereka jadikan sebagai satu pecahan-pecahan dalam Islam, dan itu semua adalah jamaah yang sesat, lagi menyesatkan. Pada dars yang lepas berkata Imam Al-Babahari, wa kana dhallan mudilla, mereka adalah kelompok yang sesat lagi menyesatkan, di mana jamaah ini mereka sentiasa berada di atas al-haq, atas kebenaran. Para sahabat sentiasa dia ada di atas kebenaran. Sesiapa sahaja yang menyelisihi para sahabat, maka mereka adalah kelompok yang sesat. Sesiapa sahaja yang menyelisihi sahabat, maka mereka termasuk kelompok yang sesat. Sebagaimana kita lihat yang berlaku pada diri Nabi SAW di zaman beliau, kelompok yang dikatakan pertama termuncul iaitu Zulkhuwaisirah Al-Khariji, seorang khawarij yang menyelisihi Nabi SAW, yang meninggalkan ucapan Nabi SAW, yang membantah Nabi SAW, maka mereka terkeluar daripada Islam begitu mudah, sebagaimana mereka terkeluar daripada busur anak panah, sebagaimana telah disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih. Adapun mereka yang menyelisihi sahabat-sahabat Nabi setelah kewafatan Nabi SAW, seperti Abdul Ibn Muljam, mereka yang membunuh Ali bin Abi Talib, seorang guru Quran, seorang yang mahir beriwayat dalam Al-Quran, membunuh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, maka dia terkeluar daripada Islam kerana membunuh seorang sahabat Nabi SAW. Apakah mereka ini termasuk orang-orang yang mulia setelah mereka membunuh sahabat-sahabat Nabi? Maka jawapan ahlu sunnah, tidak. Lalu mereka terkeluar daripada Islam, mereka itu adalah kafir yang jelas kerana mereka membunuh para sahabat Nabi SAW. Bagaimanakah kita boleh menganggap mereka sebagai orang yang mulia kerana mereka ingin memecahkan belah sahabat-sahabat Nabi SAW, sedangkan Nabi SAW itu sentiasa bersama para sahabat-sahabatnya yang mulia, yang tidak pernah di kalangan mereka itu saling mencaci sesatu sama lain. Apakah kita ini lebih mulia daripada sahabat Nabi SAW sehingga kita mencecah jamaah, iaitu sahabat Nabi SAW, di mana Nabi SAW memuliakan mereka, para sahabat ini, sebagai kelompok al-jamaah. Mereka sentiasa bersama, sebagaimana disebutkan dalam surah akhir surah Al-Fath, walladzi ma'ahu asyiddari 'alal kuffar ruhamaru bainahum. Mereka sangat bengis, keras sesama orang-orang kafir, akan tetapi mereka ini ruhamaru bainahum, akan tetapi mereka ini saling menyayangi di antara satu sama lain. Dan itulah sikap sahabat Nabi SAW dalam jamaahnya, iaitu jamaah yang berdiri di atas diri Nabi SAW. Dan sebuah hadis yang sahih disebutkan oleh Nabi SAW, umat ini akan terpecah kepada 73 golongan, kesemuanya ke neraka. Maka sahabat bertanya, qila man al-jamaah ya Rasulullah, siapakah yang dimasukkan jamaah? Ma ana alaihi al-yawm wa ashabih, siapa yang mengikuti diriku dan para sahabatku. Jadi jamaah di sini kita memahami bahawa bukanlah kita ini jamaah, tetapi kita mengikuti jamaah, iaitu mengikuti Nabi dan para sahabat. Dalam apa halkah yang kita mengikuti Nabi dan para sahabat? Kita mengikuti mereka di dalam semua hal kehidupan kita, dalam ibadah kita, dalam akidah kita, di dalam akhlaknya, di dalam percakapannya, di dalam semua perkara kita mengikuti Nabi dan para sahabat yang mendapat petunjuk ridwanullahi alaihim ajma'in. Allah Ta'ala memuliakan para sahabat ni dalam surah Taubah di dalam ayat 100. Allah Ta'ala berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'ahum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an.
dan orang-orang yang terdahulu, yang terlebih awal daripada kalangan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka itu dari semasa ke semasa dengan cara biihsan, dengan cara yang baik, maka Allah redha ke atas mereka dan mereka meredai Allah Azza wa Jal. Maka kemuliaan para sahabat ini disebut di dalam Al-Quran di dalam beberapa ayat, sehingga Allah memuliakan di kalangan Muhajirin dan Ansar. Kerana sahabat ini terdiri kepada dua kelompok, iaitu Muhajirin dan Ansar. Orang yang lebih mulia di kalangan sahabat adalah Muhajirin, dan selepas mereka adalah para Ansar. Muhajirin orang-orang yang datang daripada Mekah, dan Ansar adalah penduduk-penduduk Yathrib, iaitu penduduk ahli Madinah yang menyambut kedatangan para sahabat yang datang daripada Mekah. Kesemuanya adalah mulia, kesemuanya adalah adil, semuanya adalah mulia di sisi Nabi dan mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Demikian para ahlu sunnah tidak mencecah dan tidak melekehkan para sahabat Nabi SAW. Adapun mereka di kalangan Syiah Rafidah syaitan, mereka mencecah sahabat-sahabat Nabi. Kelompok yang mencecah sahabat-sahabat Nabi adalah kelompok Syiah Rafidah dan juga Khawarij. Mereka mencecah sahabat-sahabat Nabi dan membanding-bandingkan di antara dua-dua sahabat. Dan itu sikap-sikap orang-orang Khawarij dan juga Rafidah. Semoga Allah menghancurkan mereka. Agar hati kita tidak merasa iri hati, tidak merasa benci kepada sahabat, Allah Azza wa Jalla mengajar kita dalam satu doa, walladzina taba'uhum walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Lalu telah datang orang-orang yang selepas mereka, yakni zaman kita hari ini sampailah hari kiamat. Lalu mereka berdoa, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, nenek moyang kami, dengan keimanan, dan janganlah engkau jadikan di dalam hati kami ghilla lilladzi, sifat cemburu, dengki, hasad, dengki, memburukkan mereka di kalangan orang-orang yang beriman ini. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau itu maha penyantun lagi maha penyayang. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 10. Maka di sini ya ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, betapa mulianya jamaah ini, para sahabat Nabi SAW, untuk kita sentiasa mengikuti mereka. Kita tidak diperintahkan mengikuti guru-guru dan syekh kita. Kita tidak diperintahkan untuk mengikuti ulama-ulama kita. Kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi SAW dan para sahabatnya. Allah Ta'ala berfirman, Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka sahabat-sahabat dan kaum muslimin, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yakni Muhammad SAW. Dan mengikuti sahabat-sahabat Nabi. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup selepas ini sepeninggalan aku, maka kalian akan melihat manusia berpecah belah. Mereka ni dalam keadaan kecelaruan, mereka tidak tahu ke mana mereka nak pergi. Maka lihatlah, fa'alaikum bis sunnati, maka kalian mengikuti sunnahku dan sunnata khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan mengikuti para sunnah para sahabat-sahabatku yang mendapat petunjuk selepas sepeninggalan aku. Maka lam tadillu abada, maka kalian tidak akan sesat buat selama-lamanya. Dan inilah al-jamaah yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Sentiasa agama ini terdiri di atas sunnah Nabi dan para sahabat Nabi SAW. 6. Kemudian berkata Al-Imam Al-Barbahari, siapa dia? Hum ashabu Muhammadin SAW, yang kita telah sebutkan dalam dalil-dalil yang tadi. Mereka adalah sahabat Nabi SAW. Wa rahimahumullahu ajma'in. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Maka di sini menunjukkan sikap ahlu sunnah, sentiasa mendoakan sahabat-sahabat Nabi SAW. Semoga Allah meredai mereka, radhiyallahu anhum ajma'in. Semuanya diredai oleh Allah tanpa pengecualian. Kerana kita tidak ada hukum ataupun hujah melekehkan sahabat-sahabat Nabi SAW. Meskipun sebesar mana kesilapan para sahabat itu, maka kita tidak ada kelayakan untuk mempertikaikan keaiban
kekurangan para sahabat-sahabat Nabi SAW. Meskipun sebesar zarrah, kita tidak boleh mencerca, melekeh ataupun mempersoalkan kedudukan sahabat Nabi SAW. Sesiapa saja yang mempersoalkan kedudukan sahabat, mempelekehkan sahabat Nabi SAW, ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah memberikan kita petunjuknya, bahawa mereka itu cukuplah kita mengenali sebagai golongan-golongan Khawarij. Kerana Khawarij ini, mereka membanding-bandingkan sahabat satu sama lain. Mereka mempelekehkan sahabat-sahabat dan mereka mempertikaikan kedudukan sahabat dalam khalifah-khalifah mereka. Dan itulah sikap keburukan, kejelekan, kehinaan terhadap golongan-golongan Khawarij ini. Maka Ahlus Sunnah mencintai semua sahabat Nabi SAW dengan adil dan merasakan kasih sayang sahabat Nabi itu. Tanpa sahabat ini, maka Islam tidaklah sampai ke darah kita hari ini. Walhamdulillahilhamd. Berkata Al-Imam Barbahari, wahum ahlus sunnati wal jamaah. Mereka ini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Maka kita membantah kelompok-kelompok Rafidah, mereka dan juga di kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Siapa dia Asy'ariyah dan Maturidiyah? Di kalangan masyarakat kita hari ini, yang mereka mempelopori akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maka kelompok ini adalah kelompok yang batil. Taib. Di sini kita akan membincangkan kedudukan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam konteks ini. Wahum Ahlus Sunnah. Kata Al-Imam Barbahari. Imam Al-Barbahari wafat pada tahun berapa? 329 Hijriah. Beliau hidup di dalam kurun Mufaddalah. Lahir dalam kurun Mufaddalah 200 Hijriah. Mereka termasuk, imam ini termasuk di kalangan Salafus Saleh. Orang-orang Rafidah, iaitu Syiah, mereka mengatakan bahawa Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak terdapat di dalam mana kitab-kitab sahih dan juga tidak terdapat di dalam mana-mana kitab sunan. Naam, memang tidak akan terdapat di dalam kitab sahih ataupun di dalam kitab mana-mana sunan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerana Ahlus Sunnah dan Al Jamaah ini pada awalnya terpisah dalam dua perkataan. Ahlus Sunnah dan mereka ada panggilnya Al Jamaah. Imam Ahmad menyebutkan mereka sebagai Ahlus Sunnah. Adapun selepas mereka menamakan mereka juga sebagai Al Jamaah. Jadi untuk mendatangkan kesinambungan itu disebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kerana mereka mudah mengklaimkan diri mereka sebagai Al Jamaah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah gabungan yang disebutkan satu nama istilah. Mereka mempunyai prinsip-prinsip dalam sunnah dan mereka sentiasa berjamaah, iaitu mereka lam yatafarraq, mereka tidak berpecah belah di kalangan mereka. Maka Ahlus Sunnah itu sentiasa berjamaah bersama sahabat. Mereka tidak berpecah belah bersama sahabat Nabi, sentiasa bersama sahabat Nabi. Meskipun sahabat Nabi telah wafat kesemuanya, jangan ada yang mengklaim bahawa sahabat Nabi masih hidup sampai hari ini. Seluruh sahabat Nabi telah wafat, tetapi jamaah itu sentiasa ada sampai hari kiamat, selagi mana mereka kaum muslimin mengikuti sahabat-sahabat Nabi SAW. Maka bantahan kita bahawa mereka yang mengatakan bahawa Ahlus Sunnah ini tidak wujud di dalam mana-mana kutubus sittah dan tidak terdapat di dalam mana-mana riwayat, maka kita membantah. Pertama kali disebut nama Ahlus Sunnah ini disebutkan oleh sahabat Nabi SAW, iaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau adalah sepupu Nabi. Beliau adalah sepupu Nabi SAW. Dalam tafsirannya, kita boleh lihat di dalam kitab tafsir Ibn Kathir. Kita boleh lihat di dalam tafsir At-Tabari, Al-Jami' At-Tabari rahimahullahu ta'ala, dalam riwayat sanad yang sahih, di mana ketika
Abdullah bin Abbas meriwayatkan, mentafsirkan dalam surah Al-Imran di dalam juzuk yang keempat, ketika menghuraikan firman Allah Azza wa Jalla, Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddat wujuh, iaitu surah Al-Imran ayat 106 muka surat 63. Dalam tafsiran ayat 103, siapa yang ada Ibnu Katsir di rumah, sila rujuk dalam tafsiran tersebut. Surah Al-Imran ayat 106, Allah Ta'ala berfirman, Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddat wujuh wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Berkata Abdullah bin Abbas, pada hari kiamat nanti muka mereka yang putih itu wujuhu mengubah, wa taswaddat wujuh mengubah menjadi hitam. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum, dan adapun mereka yang muka mereka itu hitam disebabkan kekafiran mereka. Abdullah bin Abbas mentafsirkan yang muka putih itu adalah Ahlus Sunnah. Lihat, Abdullah bin Abbas menyebutkan tafsiran dia bahawa yang muka putih pada hari kiamat itu adalah orang yang beriman di kalangan Ahlus Sunnah. Adapun yang muka mereka hitam suram itu adalah Ahlul Dalalah, Ahlul Bid'ah, dan juga orang-orang yang telah kafir daripada keimanan. Lihat, Abdullah bin Abbas hidup di zaman Nabi SAW, iaitu pada awal Islam, muncul awal pertama kurun Islam, telah menyebutkan bahawa adanya Ahlus Sunnah. Maka siapa katakan bahawa Ahlus Sunnah ini tidak wujud pada zaman Nabi dan sahabat, maka orang itu telah buta sejarahnya. Yang pertama, bukan saja Imam Barbahari yang hidup pada 300, pada awal lagi sudah muncul nama istilah Ahlus Sunnah. Naam. Kemudian kelompok yang kedua di kalangan yang saya sebutkan, di kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka mengklaimkan bahawa Ahlus Sunnah tidak ada. Di kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka mengklaimkan bahawa Ahlus Sunnah ini, apabila mereka menyebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia ni dimasukkan fayuraddu bil Asy'ariyah wal Maturidiyah. Maka apabila disebutkan Ahlus Sunnah, maka dia dibalikkan kepada akidah Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Apakah ini benar? Tidak. Apakah kalian buta sejarah ataupun kalian bodoh sejarah? Kita sebutkan dalam satu riwayat yang sahih, hanya satu kita sebut, belum banyak yang lain, hanya satu, iaitu sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan bahawa Ahlus Sunnah pada zaman itu sudah menyebutkan bahawa Ahlus Sunnah. Sedangkan Abu Hasan al-Asy'ari ini hidup pada akhir ataupun awal pertengahan 300 Hijriyah. Beliau wafat dalam kurun 300 Hijriyah. Mana mungkin seseorang mengatakan pengasas Ahlus Sunnah itu adalah Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi. Ini yang sangat amat jelas, ini goblok ini. Ahlus Sunnah telah terdiri, kondisi Ahlus Sunnah itu di zaman sahabat. Abdullah bin Abbas telah mengklaim mereka itu adalah Ahlus Sunnah. Lihat, kebatilan ini Allah akan menunjukkan kebatilan, kebodohan, kejahilan mereka ini satu demi satu. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Apabila datang kebenaran, maka terlihatlah kebatilan mereka ini. Di mana hujah mereka Ahlus Sunnah ini didirikan oleh Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi? Tidak ada satu dalil pun. Imam kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala bersama anak muridnya Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah ta'ala, dikenali sebagai Imam Ahmad, yang hidup pada 100 Hijriyah.
menyebutkan usul sunnah indana at-tamassuk. Usul sunnah di sisi kami adalah berpegang teguh dengan as-sunnah, berpegang teguh dengan sunnah. Awal dah sebut usul sunnah, ahlu sunnah, ini semua istilah yang sama. Mana mungkin Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi adalah pengasas kepada ahlu sunnah. Maka ini adalah penipuan yang jelas, percuma-percuma. Maka kita sebutkan semua sesuatu bertempat, yang tidak bertempat adalah kebodohan. Kebodohan manusia ini tidak meletakkan pada tempatnya. Dia akan datang pada bila-bila masa. Nas'alullah al-afiyah. Barakallahu fikum. Maka ahlu sunnah yang disebutkan di sini, kata Imam Bahari, adalah para sahabat Nabi SAW. Pada awalnya Islam, itu adalah sahabat Nabi SAW. Jadi, apabila orang bertanya kepada kalian, siapakah yang dimasukkan jamaah? Apa jawapan antum? Sesiapa yang mengikuti sahabat. Dalil yang pertama adalah Nabi SAW sebutkan, ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, siapa yang mengikuti diriku hari ini dan para sahabatku. Itulah jamaah. Bukan mengadakan satu kelompok-kelompok jamaah-jamaah yang lain, ya? Dan itu termasuk hizbiyah dan perpecahan firqah-firqah yang memecahkan Islam. Lalu akan bertanya manusia, kenapakah berlakunya perpecahan ini? Dan ini telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-An'am yang kita telah bacakan riwayat pada dars yang lepas. Salat bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, Nabi membuat satu garisan yang panjang, khattan mustaqiman, satu jalan yang lurus. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, wa ta'ala qauli ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, dan ini jalan Allah yang lurus, lalu ikutilah. Allah Azza wa Jalla telah membuatkan kita satu garisan manhaj yang lurus, yaitu mustaqiman, yang lurus. Kemudian Allah memberikan kita tahdzir, peringatan agar kita tidak mengikuti jalan yang sesat. Wala tattabi'us subula tafarraqa an sabilih, jangan kalian mengikuti jalan yang bercerai-berai ini. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, dan itu wasiat pesanan Allah Azza wa Jalla ke atas hamba-Nya agar dia sentiasa bertakwa kepadanya. Lalu Nabi SAW membuat wa khattan khututan kathiran an yaminihi wa shimalih, beliau membuat garisan yang begitu banyak di kiri dan kanannya. Lalu beliau mengatakan bahawa hadhihi subulun mutafarriqatun, ini jalan-jalan yang bercerai-berai, illa syaitanu yad'ulah, kecuali syaitan yang membimbing mereka ini. Maka kelompok yang memecah-becah belahkan sahabat-sahabat Nabi ini membuat pandangan-pandangan dan firqah-firqah mereka, pemikiran-pemikiran mereka, kelompok-kelompok mereka yang tersendiri. Maka mereka ini sentiasa dibimbing oleh syaitan, bukan dibimbingkan oleh para ulama. Ulama membimbing kita ke jalan yang hak. Maka dalam hadis yang disebutkan, al-ulama'u warithatul anbiya, para ulama itu adalah pewaris Nabi. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyebutkan, al-ulama'u la yuwarithud dinaran wala dirhaman, para ulama tidak mewarisi duit dinar dan juga dirham, emas dan perak. Al-ulama'u warithatul ilm, ulama itu adalah pewaris ilmu. Dari riwayat yang lain menyebutkan al-ulama'u warithatul anbiya, para ulama itu adalah pewaris Nabi. Maka ulama membimbing kita ke jalan yang lurus, bukan memecahkan belah umat ini sehingga membuat jamaah-jamaah yang sesat dan batil. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sentiasa melazimi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kemudian berkata Imam Al-Barbahari, wa man lam ya'khudh anhum, lalu siapa sahaja yang tidak mengambil ilmu daripada mereka, faman lam ya'khudh anhum, barang siapa yang tidak mengambil agama ini daripada mereka, faqad dhalla wabtada', maka sungguh mereka itu telah sesat dan melakukan satu perbuatan bid'ah.
Apakah yang disebutkan oleh Imam Barbahari sebagai siapa yang tidak mengambil agama ini daripada mereka sahabat, maka sungguh mereka telah sesat dan melakukan bid'ah. Yang disebutkan oleh Imam Barbahari rahimahullah ta'ala, sesiapa yang tidak mengambil agama dia daripada sahabat, sebagaimana kata Syekhuna Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, wa man lam ya'khudh dinahu 'anis sahabah alladhi hum naqalahu al-kitab was-sunnah falaysa huwa 'alal haqq. Siapa sahaja mengambil agamanya bukan daripada sahabat, maka mereka itu yang mengambil agamanya daripada kitab dan sunnah, maka dia bukan termasuk orang yang benar. Apa maksud kata Syekhuna Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala? Kita akan lihat ya ikhwan, ramai manusia akan katakan kami mengambil daripada mana? Apa dia? Kita ambil dari agama ni daripada Al-Quran. Lalu kita mengikuti sunnah. Semua akan kata. Syiah katanya, Rafidah di kalangan Syiah katakan, Khawarij kata, Mu'tazilah kata, semua akan mengatakan Al-Quran dan sunnah. Nah, akan tetapi mereka mengambil ilmu bulat-bulat daripada Al-Quran dan sunnah. Adapun kita yang mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil ilmu daripada Al-Quran dan sunnah sesuai kefahaman sahabat. Maka antum kalau ambil hukum solat satu hari berapa waktu? 5. Ada yang menyelisihi 5 ni. Kenapa antum kata 5? Kerana itu disebut dalam Al-Quran dan juga hadis. Kemudian cara kita nak solat, ini masalah. Kita nak solat, kita ambil dari dalil mana? Al-Quran dan juga hadis. Al-Quran tidak mengajar cara solat. Hadis mengajar kita tabayun untuk Al-Quran, perintah wajib solat mengikuti hadis Nabi SAW. Kemudian cara nak memahami hadis tersebut sebagaimana sahabat melihat. Baca dalam riwayat-riwayat cara solat, Nabi perintah untuk solat sebagaimana dia solat. Sallu kama ra'aytuni usalli. Solat sebagaimana kalian lihat aku solat. Yang meriwayatkan bacaan dalam solat, siapa dia? Sahabat. Ini yang kita nak tanya, apakah mereka solat mengikuti sahabat? Mereka akan baca apa sesuai dengan kepala mereka dan juga guru-guru mereka. Sayanglah. Adapun ahlu sunnah, solat kita, contoh solat saja, kita lihat daripada dalil-dalil sebagaimana sahabat-sahabat ini baca dalam solat. Kerana apa yang sahabat riwayatkan itu daripada Nabi SAW. Dan itulah yang kita lakukan. Ada manusia, dia akan kata, kita solat mengikuti Habib ini, kita solat mengikuti Syekh ini, kita solat mengikuti guru kami yang ini. Ini adalah ucapan yang batil ini. Tak boleh, haram. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, jangan sekali-kali kalian mendahului Allah dan Rasul, iaitu Al-Quran dan hadis. Maka Al-Quran dan hadis ini tidak akan difahami kecuali dengan manhaj yang lurus ini. Apa dia? Mengikuti sahabat. Semua orang akan berkata tentang Al-Quran dan hadis. Maka mereka yang tidak mengikuti jamaah, maka mereka telah menyimpang daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka akan orang bertanya, siapakah jamaah yang sebenar ini? Kita balik pada sikit, kita rewind sikit. Siapakah yang dikatakan jamaah yang benar? Siapakah jamaah yang hakikah yang benar ini? Mereka fa'amma ijtama'a ghairi ala umuri batilah. Mereka ini tidak melakukan sesuatu benda yang tidak disepakati oleh para sahabat Nabi. Sahabat tak sepakat, mereka tak buat. Kerana mereka ikut jamaah. Sesiapa yang tidak mengikuti para jamaah, maka mereka tidak dikatakan sebagai jamaah, iaitu Ahlus Sunnah. Kita lihat sebagaimana mereka katakan kita hendaklah bersatu. Bila sebut bersatu ni takwil lain nanti.
hendaklah kita bersatu, iaitu jamaah. Dan mereka ni beranggapan bahawa orang Yahudi ini bersatu, sedangkan Allah merakamkan dalam surah Al-Hasyr, mereka ini tidak bersatu sama sekali di kalangan orang-orang Yahudi. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Yang mereka sangkakan bahawa orang Yahudi ini semua bersatu hati, sedangkan hati mereka itu bercerai-berai. Lihat, macam manakah kita nak katakan kita ni berjamaah sedangkan hati bercerai-berai? Kerana cara tips yang macam manakah kita nak bersatu dalam jamaah ini? Sentiasa mengikuti sahabat Nabi, meskipun kalian sukai ataupun kalian tidak sukai. Apabila kita mengikuti ketika suka, dan ketika kita tidak suka kita meninggalkan, maka hati itu akan bercerai-berai. Faham? Dan lihatlah macam mana manusia secara perbuatan mereka setiap hari mereka di masjid. Mereka tidak mengikuti perbuatan, tidak mengikuti qudwah Nabi dan para sahabat. Ketika mereka solat jamaah, saf-saf mereka tidak lurus, tidak rapat. Sehingga dalam sebuah riwayat Nabi SAW sebutkan, istawu sufufakum sudul khalal wala tafarraq. Jangan kalian luruskan safkah kalian, jangan kalian itu berpencerai-berai. Dengan saf itu menunjukkan mereka itu dalam keadaan satu jamaah, satu pasukan yang mengikuti sahabat-sahabat Nabi. Kerana sahabat Nabi ini dalam solatnya lurus, mengikuti ajaran Nabi, lurus ikut. Sehingga Nabi SAW mentahdir, mengingati para sahabat-sahabat Nabinya, sahabat-sahabat dia. Apa dia? Jangan sampai Allah memecah belahkan hati kalian. Lurus dalam saf salat, dalam manhaj begitu juga kita lurus mengikuti sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka berkata Imam Al-Bahari, sesiapa yang tidak mengambil agama ini daripada sahabat-sahabat, maka mereka telah sesat dan melakukan satu perbuatan bid'ah. Lah, ini yang kita katakan, mereka yang sesat, yang tidak mengikuti sahabat Nabi, bila dengar sesat, ada di kalangan manusia akan allergic. Sesat? Sesat yang macam mana? Sesat ni tolong jauhkan daripada kefahaman yang antum faham. Ajaran sesat ini, ajaran sesat ni kita kena faham, kena gazet dan sebagainya. Mudah saja. Sesat ini sesiapa yang tidak mengikuti Allah dan Rasul dan para sahabat, sesat. Secara mudah. Yang kita sebut ajaran sesat yang di kelompok ini harus digazetkan. Kerana apa? Orang awam, dia tidak ada ilmu, dia tak tahu mana betul mana salah. Apabila dah digazetkan ajaran yang sesat, sesatlah. Bagi orang yang memahami agama, memahami manhaj, dia tahu secara mudah saja, siapa yang tak mengikuti Allah, Rasul dan sahabat, dia sesat. Kalau ayah pin semua tahu, tak payah belajar, dia tahu sesat. Betul? Ajaran-ajaran arkam, orang makruf tahu dia sesat. Tapi yang berapa ramai manusia, dia tak tahu. Yang pergi masjid ini, yang berketayak, berjubah ini semua, berapa ramai manusia tahu yang mereka sesat? Dia tak tahu. Hatta kita pun tidak tahu yang diri kita ini sesat atau tidak. Kita tak kata, oh kelompok kita tidak sesat. Alhamdulillah, kita tak katakan kita ni sesat. Tetapi sesat macam manakah yang kita tahu atau kita tidak tahu? Kecuali dengan ilmu. Tidak ada ilmu, antum keluar, antum akan sesat. Keluar masjid aja boleh sesat. Maka Allah mengajar kita dalam satu doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau membolak-balikkan hati kami. Tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan kami petunjuk. Allah dah berikan antum petunjuk sehingga kita belajari ajaran Al-Quran dan sunnah ini. Dapat petunjuk. Ba'da idh hadaitana. Jangan selepas petunjuk Allah tarikkan petunjuk tersebut. Itu doa yang harus kita sentiasa istiqamah membaca. Jangan kita, oh kita dah betul lah ni. Tak. Hati-hati. Apabila kita mempelajari satu petunjuk ajaran yang lurus ini, maka syaitan kerjanya menyesatkan orang yang mempelajari agama. Pertama kali syaitan ini akan menyesatkan orang yang mempelajari ad-din, agama.
Syaitan tidak menyesatkan orang yang minum khamar, orang yang asarik, mencuri, orang yang berjudi. Syaitan tidak menyesatkan yang pertama ini. Itu perkara-perkara yang haram. Adapun sesat, mereka solat, mereka baca Quran, mereka wirid, mereka zikir, mereka berdoa. Itulah kelompok yang akan terjadinya sesat. Kenapa mereka sesat? Syaitan lebih suka kerana peminum khamar, pencuri, dia tak pernah mengakukan perbuatan itu betul. Dia tahu salah. Kalau dia tahu benda tu tak salah, takkan minum khamar belakang dinding, takkan mencuri takut dilihat manusia, kerana dia tahu perbuatan itu salah. Orang yang sesat ini, dia tidak tahu diri dia sesat kecuali dengan adanya tabayyun, penjelasan dalil-dalil, baru kita tahu itu betul atau salah. Barakallahu fikum. Betapa ramai manusia mengambil agama yang tidak mengikuti sahabat. Mereka mengambil daripada Al-Quran dan hadis saja. Maka berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, alladhi hum naqalal kitab was sunnah. Mereka semata-mata kata mengikuti Al-Quran dan sunnah, Al-Quran dan sunnah. Ini orang yang sesat ini, kerana dia tak faham Al-Quran dan sunnah sebagaimana sahabat faham. Hati-hati, intabih. Dan mereka telah melakukan wabtada', melakukan satu perbuatan bid'ah. Nah, bila kata bid'ah pula, allergic yang lain. Oh, bid'ah ni tidak ada lain, hanya geng-geng Wahabi. Bid'ah ini bukan hanya pada perbuatan amalan. Bid'ah ini ada dua. Bila dua ni, muka mata semua terbuka. Dua bid'ah ini yang dimaksudkan pada istilah fiqh dan juga usuliyin. Ulama usul, prinsip agama, bid'ah ini rosak pada akidah. Itu yang kita harus ikut. Pertama, bid'ah di sisi ulama hadis dan ulama fiqh adalah sesuatu amalan yang tidak ada dalil daripada Nabi maupun sahabat, maka itu bid'ah. Bid'ah di sisi ulama usul, di sisi prinsip agama akidah, siapa yang melakukan akidah dalam akidah, bid'ah dalam akidah, maka dia telah terkeluar daripada agama Islam. Mereka itu dihumban ke dalam neraka yang bersifat kekal. Faham? Contoh, mereka berkeyakinan bahawa penghuni kubur itu boleh membuatkan mereka ini sesuatu kebaikan. Bertawasul di kuburan, penghuni kubur itu mendatangkan manfaat atau mudarat, maka orang itu telah terkeluar daripada Islam dan mereka bersifat kekal di dalam neraka. Adapun orang melakukan ibadah bid'ah, amalan bid'ah dalam agamanya, dalam ibadahnya itu, mereka ini masuk dalam neraka tapi tidak bersifat kekal. Bukan percuma, oh tak kekal, tak apa. Dia gini, ada orang dia sentence to prison, masuk dalam penjara, ada tempoh 10 tahun, 2 tahun, yang ada in life prison selama-lamanya. Itu namanya khalidina fiha, kekal dalamnya. Dalam penjara ni juga, anak nak kasih tamthil dalam pemikiran dalam neraka ni. Nas'alullah al-afiyah. Kemudian dalam neraka ini dia ada tabaqat, kedudukan. Dia ada level dia ni. Nah, tapi walaupun ada level dia ni, tak indah neraka ni. Penjara ni tak ada yang indah. Penjara yang paling ngeri sekali adalah bilik terakhir. Tahu antum? Pernah pergi? Pernah masuk? Nah, kalau pernah masuk tak sampai sini kan? Itu bilik terakhir itu adalah asfali minan nar, neraka yang paling bawah sekali, dahsyat sekali. Maksudnya selepas tu dah tak ada lagi pengampunan, selama-lamanya kat situ dah. Betul? Adapun orang yang kena sentence 2 tahun, 3 tahun dalam penjara ini, dia akan keluar tak? Dia akan keluar. Dia akan keluar. Kadang-kala dia sentence-nya 10 tahun, tetapi dia boleh keluar awal. Kenapa dia boleh keluar awal? Manusia dengan kelakuan baik, kemudian dia dapat pardon. Tahu pardon?
pengampunan. Kau cakap padan dengan orang Jawa, hati-hati. Padan pak, padan tak padan bukan suka bapak lu. Pardon. Pardon ni keampunan. Lalu mendapat keampunan yang di Pertuan Agong ataupun Presiden, maka dia akan terkeluar lebih awal. Maka di dalam an-nar, manusia yang tidak dihukum kekal dalam an-nar, dia masuk an-nar tetapi tidak kekal. Mereka ini barangkali boleh mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Mereka dapat keampunan dengan rahmat Allah, asalkan tidak melakukan satu dosa besar, syirik. Maka meminta di kuburan-kuburan itu syirik. Meskipun dia solat satu hari 5 waktu, dia solat tahajud, dia berzikir, dia baca Quran, dia hafal Quran meskipun sekalipun, tetap boleh menjadi penghuni neraka yang kekal. Lihat satu kisah pada awal Islam, Ibnu Muljam, seorang guru Quran, seorang ahli qiraah yang membunuh sahabat Nabi SAW. Maka ahlu sunnah meyakini bahawa beliau itu kafir. Bila kafir, kekal lah. Kekal. Jadi neraka itu tidak begitu indah yang kita rupakan seperti dalam penjara. Sedangkan penjara itu juga tidak indah. Seseorang yang tak ada siapa yang nak hidup dalam penjara, ya? Orang yang kerja dalam warden penjara pun kalau boleh tak nak kerja dalam situ. Bukan satu pekerjaan yang indah. Kerana melihat sikap-sikap manusia yang dihumban dalam penjara ini bukan benda yang indah. Ada orang yang orang baik masuk penjara pun ada, kan? Siapa yang nak jadi Robin Hood, masuk buat curi kemudian tolong orang, kan? Ada orang ajar agama kemudian dimasuk dalam penjara. Bukan penjara tu semua manusia keji, ada hanya 1% saja. Kita lihat seperti imam-imam kita di kalangan Ibn Taymiyah, Imam Ahmad, orang yang mulia dimasukkan dalam, ditangkap, dimasuk dalam penjara. Seperti anak murid Imam Syafi'i, siapa dia? Imam Al-Buwaiti rahimahullahu ta'ala, ya? Begitu kejam mereka merantai dia, mengheretkan dia daripada begitu jauh sampai ke Iraq, dalam perjalanan berlumuran darah disebabkan akidah, dimasuk dalam penjara, ya? Dan hari ini juga jika antum menyelisihi akidah mereka, antum pun boleh dihumbankan dalam neraka. Dalam neraka pula, dalam penjara. Macam sama gitu, ya. Barakallahu fikum. Nah, jadi wabtada', maka bid'ah yang kita dah faham, bid'ah di sisi usul itu adalah yang mereka melakukan kesalahan dalam prinsip-prinsip agama, mengubah dasar-dasar agama. Perlembagaan-perlembagaan agama itu diubah, maka orang ini akan kekal dalam neraka. Makhlud mereka kekal. Kemudian yang melakukan bid'ah dalam ibadah, mereka ini boleh ke dalam neraka, masuk ke dalam neraka tapi tidak bersifat kekal. Maka itu Nabi SAW mentahdir sahabat dan kita hari ini dalam riwayat yang gitu masyhur, kita tahu apa yang Nabi sebutkan, iyyakum muhdatsatil umur. Itu tahdzir. Mulia ke keji? Mulia ke keji? Mulia. Tahdzir itu mulia. Peringatan. Tahdzir itu peringatan. Manusia yang mengatakan tahdzir itu keji, sungguh orang itu telah, anda sebut kali kedua hari ini, goblok. Cakap bodoh marah, goblok tak marah kan? Tak faham, Pak Hamid aja faham goblok. Kemana kita? Maka di mana tadi? Tahdzir tadi. Nabi SAW mentahdzir, iyyakum muhdatsatil umur. Bersikap hati-hatilah kalian. Sifat wara' ni, berhati-hati. Iyyakum muhdatsat, perbuatan yang diada-adakan dalam agama ni, al-umur dalam agama ni. Nabi ni suruh kita berjaga-jaga. Ada manusia dia tidak bersifat berjaga-jaga,
Lalu apa sahaja yang dianggapkan agama baik dibuat. Nampak? Orang faham manhaj, dia ikut Nabi. Nabi suruh kita jaga-jaga. Nak minum pun kita tahu. Pandai pula nak minum. Halal tak air ni? Kan? Agama ni bila kita nak amal pun kita kena bersifat jaga-jaga. Bertanya, dari mana datangnya agama ni? Perbuatan ni daripada siapa? Oh, ini Habib Ana bagi ni. Kalau antum nak kena bayar RM20, ana ijazahkan antum. Kan? Ini yang dikatakan menambah dalam agama. Nabi sebutkan berhati-hati. Maka bid'ah di sini disebutkan orang yang mengambil agama ini bukan daripada sahabat, maka dia telah melakukan bid'ah. Setuju atau tidak? Harus setuju. Kita lihat siapa sahaja yang mengambil agama tidak mengikuti sahabat, maka dia telah melakukan satu perbuatan bid'ah. Kerana agama yang datang bukan daripada sahabat, benda tu telah diubah. Kita lihat kelompok yang sesat pertama sekali dibuat oleh golongan siapa? Rafidah, Syiah. Siapa yang buat agama tu? Mereka ambil agama dari siapa? Abdullah bin Sabah, qatalahumullah. Daripada Abdullah bin Sabah. Tutup pintu, nanti angin dia lari. Abdullah bin Sabah adalah seorang siapa? Siapa? Yahudi, laknatullahi alaihim. Abdullah bin Sabah. Namanya Abdullah bin Sabah, Ustaz, sedap tu. Nanti ada anak bubuh lah. Abdullah bin Sabah adalah seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam. Di mana Syiah mengambil agama daripada Abdullah bin Sabah. Dia datang bukan daripada sahabat. Jahmiyah, kelompok Jahmiyah, datang agamanya ambil daripada siapa? Jaham bin Safwan. Mu'tazilah datang agama daripada siapa? Daripada siapa? Wasil bin Atta. Mereka tak ikut sahabat, mereka ikut imam dia. Maka datang satu agama baru, pemikiran yang baru. Maka itulah dikatakan barang siapa yang tidak mengambil agama mengikuti sahabat, maka dia telah melakukan satu perbuatan bid'ah. Kita lihat berapa ramai orang belajar kitab Bulughul Maram, mereka belajar Umdatul Ahkam, mereka belajar Sahih Bukhari, mereka belajar Sunan Abu Dawud, mereka belajar semua kitab-kitab hadis. Daripada depan sampai habis mereka belajar. Tapi apa yang dia faham bukan daripada sahabat, maka dia adalah mubtadi', pelaku bid'ah. Maka boleh tak kita mengambil ilmu daripada mereka? Tidak. Walaupun dia membicarakan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud dan sebagainya, meskipun antum belum pernah tengok Syiah buka Bulughul Maram, antum akan ikut, Bulughul Maram ini mesti sunnah ini. Lalu dia kata qala ayatullah al-Khamini. Oh, waduh ini. Padahal bicara tentang hadis Bulughul Maram. Boleh saja. Kacau. Maka agama ni ada manhaj, ada prinsip. Kita tengok orang macam mana pembicaraan dan sebagainya. Bukan begitu mudah lalu kita nakal. Maka Syekh Saleh Fauzan kata, bukan ilmu ni dia ambil lalu dia mengambil agama ini daripada minal kitab wa sunnah. Dia bicara Al-Quran dan sunnah, ada sunnah. Tidak. Siapa yang sesuai agamanya, wafaqa bis sahabah, yang sesuai dengan sahabat Nabi, itulah dia al-jamaah. Barakallahu fikum. Lalu telah saya sebutkan bid'ah di sisi ibadat dan juga bid'ah di sisi agama itu prinsip usul, maka kedua-duanya tidak sama. Maka apa sahaja yang kedua-duanya tidak mengikuti Nabi dan sahabat, maka dia telah menyelisihi agama Islam. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah kusempurnakan agamamu. Ini adalah wahyu yang terakhir diturun di Mekah ketika Nabi SAW mengerjakan haji. Al-yawma akmaltu dinakum, hari ini telah kusempurnakan agamamu. Wahai Muhammad, kalau agama telah
sempurna ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka itu tanda-tanda penghujung hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini membasahi wajah-wajahnya. Sahabat-sahabat telah mengetahui akan peninggalan seorang nabi. Apabila telah sampai mesejnya, maka seorang nabi akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Maka basahlah min ayuyina, maka basahlah mata-mata kami sehingga mendengar wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau membaca, al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah sempurna bagimu agamamu hari ini. Wa atmamtu alaikum ni'mati, telah kusempurnakan bagi kamu nikmat-nikmatku, yaitu nikmat iman dan Islam. Kemudian wa raditu lakumul islam madinah, telah kusempurnakan dan telah aku redakan Islam ini sebagai agama yang rasmi. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran, inna dina indallahil islam, sesungguhnya agama yang diredai oleh Allah hanya Islam. Tidak ada agama yang Allah reda selain daripada Islam. Maka berkata Al-Imam Malik bin An-Nas rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang telah melakukan bid'ah, maka sungguh dia telah menyelisihi firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 3. Kemudian faqad khanar risalah, maka sungguh dia telah mengkhianati risalah Nabi SAW. Kerana mesej Nabi telah sempurna, mereka mengubah agama ini seolah-olah agama ini tidak sempurna dan tidak jelas lagi. Maka sentiasa memohon taufik dan hidayah Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla sentiasa memberikan kita ilmu yang lurus, kefahaman yang bagus, melaksanakan ibadat dan syariat ini dengan taufik dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Akhir sekali, untuk malam ini berkata Imam Bahari, wa kullu bid'atin dalalah wa kullu bid'atin dalalatun wa dalalatu wa ahluha finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan orang yang sesat dan orang yang melakukan kesesatan dan pelakunya ke neraka. Di sini bersebut Imam Al-Barbahari bahawa orang yang melakukan bid'ah maka dia ke neraka. Disebutkan di sini juga wa kullu ni maksudnya semua, tanpa pengecualian. Semua perkara yang dilakukan bid'ah itu bersifat sesat. Maka tidak boleh seseorang kata adanya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Nabi SAW sendiri yang sebut, bukan sahabat, bukan tabi'in, tetapi Nabi kita sendiri menyebutkan kullu bid'atin dalalah, setiap yang diadakan dalam agama itu sesat. Nabi mengingati dalam setiap pidato beliau berkhutbah dalam khutbatul hajah, kullu bid'atin dalalah, setiap yang bid'ah itu sesat. Nabi berulang-ulang dalam khutbah nikah disebutkan setiap yang diada-adakan dalam agama itu bid'ah. Kerana apa? Agama ini akan hancur disebabkan bid'ah. Tanpa pengecualian. Disebut dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Irbad bin Sariyah bahawa Nabi SAW sebutkan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Setiap yang diada-adakan itu bid'ah dan setiap yang bid'ah itu sifatnya adalah sesat. Maka tidak boleh kita mempecahkan bid'ah yang sesat itu menjadi dua, ada yang baik, ada yang sesat. Nabi tidak mensifatkannya. Maka kalau nak memecahkan yang baik yang sesat, maka nanti haram, ada haram yang baik, ada haram yang sesat. Ya? Halal, ada yang halal yang boleh, ada halal yang tak boleh. Halal tu jelas disebut dalam hadis yang sahih, al halalul bayyin wal haramul bayyin. Jelas haram itu jelas, haram itu jelas. Bid'ah itu jelas, sunnah itu jelas. Apa yang lagi yang tak jelas? Kalau tak jelas namanya bid'ah. Kalau jelas namanya sunnah. Makanan yang boleh dimakan namanya halal. Makanan yang tidak boleh dimakan namanya Apa lagi antum nak bagi nama-nama pecah-pecahkan lagi? Jelas tak? Dah, tak payah nak pecah lagi. Dia pecah, alas otak dia yang pecah juga. Dia tak boleh jawab. Apakah Nabi itu tidak bijak untuk mempecahkan bid'ah? Ada. Nanti bid'ah ada yang baik kata Nabi. Tak, Nabi tak sebut. Nabi kata semuanya tanpa pengecualian.
Kemudian akhir sekali, ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, berkata Imam Bahari, wad-dalalatu wa ahluha finnar, dan kesesatan dan pelakunya di neraka. Berkata Syekh Saleh Fauzan, ad-dalalu wa ahlu dalal finnar, orang yang melakukan kesesatan dan pelakunya ke neraka, imma bi kufrihim, meskipun mereka itu sesat, mengkufurkan, wa imma bi ma'siyatihim, meskipun dia melakukan kemaksiatan, fal bid'u laysat 'alal haddis sawa, maka setiap bid'ah itu tidak sama kedudukannya. Setiap bid'ah itu tidak sama. Contoh, sahibul mukhallat, orang yang kekal dalam neraka yang saya sebut pada awal tadi, seperti kal istighatsah. Orang yang kekal dalam neraka ini seperti apa? Orang yang istighatsah. Apa makna istighatsah? Istighatsah ni dia meminta doa hajat dia selain daripada Allah Azza wa Jalla. Lalu dia berdoa, lalu dia meminta, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, agithna, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, tolongilah kami. Wahai ya Syekh, wahai Habib, ya Ali, ya Hussein, ya Madad, meminta makhluk. Maka ini mereka jelas bagi kami, mereka ini telah kafir kerana mereka meminta selain daripada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan sifat Allah itu adalah Allahus Samad. Allah tu tempat kita bergantung segala sesuatu. Apakah Allah itu ada kekurangan sehingga antum meminta orang yang dah mati, orang yang tidak ada kebaikan selepas dia mati, kita nak minta dia? Apakah Allah itu tidak ada, Allah itu mempunyai sifat kekurangan? Subhanallah ya amma yusyrikun. Dan berdoa dengan orang yang mati, wa du'a al-amwat, berdoa dengan orang yang mati, bukan doa untuk orang mati, doa dengan orang yang dah mati. Dua kedudukan yang tak sama. Berdoa untuk orang mati itu sunnah. Doakan bapa mak kita, siapa saja yang dah mati, itu sunnah. Adapun doakan doa dengan orang mati bersama melalui orang yang dah mati, itu syirik. Allah sebut, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u man fil kubur. Wahai Muhammad, sungguh engkau tidak boleh mendengar orang yang dah mati, dan engkau tidak boleh mendengar orang yang dalam kubur. Allah turunkan wahyu kepada siapa tu? Nabi kita. Ini Pak Habib sudah mudah-mudah boleh dengar. Anak dengar si fulan sekian. Nabi tidak dapat mendengar kecuali dengan wahyu. Nanti akan bertanya macam mana dengan hadis yang tentang Nabi SAW melewati satu kuburan, lalu dia mendengar penghuni kubur itu diazab. Dia mendengar itu sekali saja disebabkan wahyu. Bukan setiap kali Nabi pergi kubur Nabi dengar. Ustaz, setiap kali ana pergi kubur ana mendengar orang nangis, Ustaz. Ahsan ente nangis. Okey, baik. Kemudian wadzabhi li ghairillah, lalu mereka sembelih korban mereka bukan kerana Allah. Haiwan itu tidak halal, perbuatan itu syirik. Wan nadhri li ghairillah, lalu mereka ini bernazar bukan selain daripada Allah. Aku bernazar kalau sekian ni buat perkara yang lain. Kalau aku bernazar ini aku nak pulut kuning, ya, syirik itu. Bernazar dengan niat untuk Allah Azza wa Jalla, itu boleh. Fahadhihi bid'un kufriyatun, maka ini adalah bid'ah yang kufur. Maka kerana dia wa kadza nafyu asma'illah wa sifatihi, maka ini termasuk orang-orang yang menyelisihi atau menafikan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Tak boleh. Selain daripada tu dalam bab-bab ibadah, maka dia termasuk perkara yang tidak bersifat kekal dalam neraka. Wallahu ta'ala
a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.